Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dabita binti Muhammad Nazri daripada Division 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Sabrina binti Jasni daripada kelas Division 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Adriana Damia binti Muhammad Zani dari kelas Division 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha binti Muhammad Fuad Kamal daripada kelas Division 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safaidina binti Abdullah Sani, bernama metrik DHU 202024646 daripada kelas DPHU 4A. Sementara itu, Pengerusi Biro Kebajikan UMNO Datuk Seri Aziz Rahim menyaran penubuhan Majlis Kawal Selit Umrah perlu dianggotai dan disertai Wakil Bahagian Perundangan PDRM. Ia perlu untuk mengelakkan penipuan kes umrah yang semakin berleluasa dalam negara. Ini bukan kali pertama, ini kali kelima. Sebelum-sebelum ni kumpulan kecil. Kita tidak memberi press conference yang sebesar ini. Kita selalu menasihat saja. Tapi memandangkan ini 121 orang, saya takut perkara ni dalam bulan Ramadan yang akan datang ni lebih ramai rakyat Malaysia yang berpusu-pusu nak mengerjakan ibadat umrah. Saya takut mereka tertipu. Jelas Aziz, penubuhan Majlis Kawal Selit Umrah masih peringkat perbincangan. Ia bakal dikelolakan di bawah Kementerian Pelancongan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK dan Tabung Haji serta beberapa agensi lain. Beliau berkata demikian pada sidang media di KLIA mengulas mengenai kes penipuan terbaru kes 121 jemaah umrah yang terkandas di Madinah. Pada masa sama, Aziz turut menasihati umat Islam yang ingin mengerjakan umrah agar tidak terpedaya dengan pakej yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Sabrina binti Jasni daripada kelas Division 4A. Saya akan menerangkan pengenalan bagi MKSU, iaitu Majlis Kawal Selit Umrah. MKSU merupakan inisiatif kerajaan yang telah ditubuhkan pada 28 Ogos 2014. Majlis ini diketuai oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia mengikut Akta di bawah Industri Pelancongan 1992. Kerajaan amat komited dan merangka strategi bagi menangani isu berkenaan umrah kerana membabitkan soal agama dan kemaslahatan umat Islam. MKSU telah ditubuhkan untuk memberi fokus utama terhadap kawalan kes penipuan umrah dengan memperkenalkan syarat-syarat yang lebih ketat, termasuk memperkenalkan lesen khas atau sub lesen bagi syarikat pelancongan yang ingin menawarkan pakej umrah. Harga minimum pakej umrah juga telah ditetapkan pada kadar RM4,900 Malaysia. Selain itu, kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah bagi menyampaikan maklumat berkaitan umrah agar kesedaran masyarakat dapat ditingkatkan dan kes penipuan umrah dapat dikurangkan. Seperti yang kita tahu, sekarang ni banyak agensi yang membawa pergi ke umrah. Tetapi kita nak tahu adakah agensi tu betul-betul mengikut syarat yang telah ditetapkan ataupun tidak. Kerana sekarang ni seperti kita tahu banyak agensi yang telah menipu. Jadi dia mengatakan membawa pergi umrah tetapi sebaliknya. Dan juga mengenakan cas yang agak tinggi, dan ada agensi juga mengambil kesempatan dengan menurunkan kadar harga yang ditetapkan. Majlis Kawal Selit Umrah MKSU dianggotai oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jawhar, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan KPDN KK, Kementerian Luar Negeri KLN, Poli Diraja Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC, Kementerian Pengangkutan MOT, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Lembaga Tambung Haji TH, Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, dan akhir sekali Persatuan Agensi Pelancongan dan Pengembaraan Bumitra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dabita binti Muhammad Nazri daripada DPSU 4A. Hari ini saya akan terangkan peranan Jauhar dalam menangani isu penipuan umrah. Jauhar ialah jabatan daripada zakat, wakaf dan haji. Walaupun Jauhar tiada kuasa eksekutif berkaitan dengan umrah, namun sejak Jauhar ini ditubuhkan, mereka ini seringkali menjadi rujukan oleh pelbagai pihak termasuklah orang awam, di samping menerima pelbagai aduan mengenai masalah-masalah dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi pengelola umrah. Antara tindakan Jauhar dalam menangani isu penipuan umrah ini, yang pertama, pihak Jauhar telah menyediakan portal iUmrah dan membangunkan aplikasi pintar Google iUmrah. Dengan adanya portal dan aplikasi tersebut membolehkan umat Islam menyemak terus senarai agensi pengelola umrah yang diiktiraf oleh kerajaan Saudi, itu Muassasah. Portal juga bertindak sebagai mekanisme penyaluran aduan kepada MKSU. Selain itu, portal ini juga menjadi fungsi menerangkan fungsi, keahlian dan peranan MKSU serta menyediakan rujukan manasik umrah. Dengan adanya portal ini, memudahkan para jemaah untuk mencari sumber yang sahih. Yang kedua, pihak Jauhar telah mengadakan taklimat kesedaran penipuan pakej umrah dan kursus bimbingan umrah. Dengan adanya taklimat ini, taklimat dan kursus ini kita sasarkan kepada pihak pengurusan dan qariah masjid dan surau. Jauhar turut mengadakan kerjasama strategik Lautan Biru bersama KPK dan MKSU bagi mengadakan taklimat bersama kepada orang awam dan golongan sasar berkaitan dengan panduan memilih syarikat yang berlesen, menilai pakej umrah yang bersesuaian serta membentangkan modus operandi golongan yang ingin mengambil kesempatan atas nama pakej. Dengan adanya anjuran taklimat kesedaran ini, para jemaah yang ingin membeli pakej umrah boleh tahu lebih mendalam dalam pakej yang berlesen dan boleh dipercayai. Yang ketiga, pihak Jauhar telah membangunkan silibus kursus khas pengendalian pakej umrah, iaitu mereka panggil Umrah Specialized Enhancement Course, iaitu USEC. Dua manual terbitan Jauhar telah dijadikan sebagai rujukan utama untuk USEC, yang manual tersebut adalah manual pengurusan perkhidmatan umrah dan manual pengurusan kesempurnaan manasik. Dengan adanya buku manual tersebut, pihak Jauhar berharap para jemaah yang ingin melakukan ataupun membeli pakej dapat membacanya dahulu sebelum membeli sesuatu pakej yang ditawarkan. Yang terakhir, pihak Jauhar telah mengendalikan kursus USE sebagai prasyarat sebelum sad lesen umrah dikeluarkan. Pihak Jauhar telah diberikan kuasa oleh MKSU untuk mengendalikan kursus USEC pada fasa yang pertama. Dengan itu, setiap pakej umrah yang dikeluarkan adalah yang benar dan tiada isu penipuan. Baiklah, pihak Jauhar berharap dan berhasrat untuk meluaskan sesi taklimat ke seluruh negeri dengan kerjasama MKSU, dan sesi taklimat akan mensasarkan pengurusan dan warga masjid dan surau di seluruh negara. Dan mereka juga berharap kesedaran berterusan dalam menyampaikan maklumat kepada umat Islam dalam memastikan penipuan pakej umrah dapat dibantas dengan sewajarnya secara berterusan, dan kerjasama Jauhar dengan MKSU bagi menjayakan taklimat kesedaran penipuan pakej umrah dan dilihat amat penting bagi menjaga kemaslahatan umat Islam dalam memastikan umat Islam tidak diterus ditipu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha binti Muhammad Fuad Kamal daripada kelas DPSU 4B. Hari ini saya akan berkongsi tentang peranan Kementerian Pengangkutan Malaysia dalam mengawal selia penipuan umrah. Hal ini sering menimpa rakyat Malaysia yang ingin pergi menunaikan umrah oleh syarikat yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, terdapat beberapa kementerian yang
memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini, termasuklah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Saya teruskan dengan peranan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Peranannya ialah menggubal dasar berkaitan pelesenan pemandu, pendaftaran kenderaan dan keselamatan jalan raya dan teknikal kenderaan selaras dengan piawai antarabangsa. Selain itu, merancang dan memantau pelaksanaan projek pembangunan lapangan terbang, pembangunan dan sistem sesuai dengan piawai yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia dan Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Oleh itu, setiap projek pembangunan lapangan terbang akan dipantau oleh Kementerian Pengangkutan supaya pembangunan dan sistem berjalan dengan baik. Kemudian, Kementerian Pengangkutan juga berfungsi untuk menjaga keselamatan dengan menangani masalah melalui agensi dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelbagai intervensi dan inisiatif. Di samping itu, peranan Kementerian Pengangkutan juga adalah untuk mengawal akta dan peraturan untuk aktiviti syarikat penerbangan, perkhidmatan lapangan terbang dan penerbangan awam. Hal ini untuk memperketatkan lagi peraturan untuk syarikat pelancongan. Akhir sekali, perkhidmatan, lesen, cukai, izin atau pendaftaran dan perniagaan yang berkaitan perlu mendapatkan lesen dari pihak Kementerian Pengangkutan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safaidina binti Abdullah Sani, bernama metrik DHU 20202446 daripada kelas DPHU 4A. Saya akan membentangkan tentang tajuk peranan anggota Majlis Kawal Selia Umrah MKSU yang dianggotai oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKM dalam mengawal selia penipuan umrah. Antara peranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam mengawal selia penipuan umrah ialah mengawal selia kendiri yang menjana pertubuhan bagi memenuhi keperluan ekonomi dan sosial negara. Okey, di sini bermaksud Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mengawal secara peribadi tentang pertubuhan yang memenuhi keperluan ekonomi dan sosial negara. Okey, sebab sekarang ni kan dah banyak aplikasi yang dah ditubuhkan. Seterusnya, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah menetapkan mekanisme pengawal seliaan pengendalian pakej umrah. Okey, kat sini maksud pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah memberi sedikit syarat untuk mengendalikan pakej umrah terhadap syarikat-syarikat yang telah menawarkan pakej umrah kepada pelanggan. Peranan ketiga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ialah mengadakan perundingan dengan pengguna penyelia perkhidmatan secara lazim serta memudahkan usaha sama dalam industri. Di sini bermaksud Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia selalu mengadakan perbincangan dengan pengguna penyelia perkhidmatan secara umum dan mereka dapat memudahkan usaha dalam industri ini. Selain itu, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah memantau status penguatkuasaan dan siasatan ke atas kes-kes penipuan secara bersepadu. Ini bermaksud pihak berkuasa telah menyiasat kes-kes penipuan secara atas talian dan kepada syarikat yang tidak berdaftar dan tidak berlesen. Di samping itu, mereka memantau pelaksanaan prosedur operasi piawai SOP yang disediakan oleh Mata dan Bumitra terhadap pengendalian pakej umrah. Selain daripada kes-kes penipuan, mereka juga menyiasat sama ada syarikat tersebut berdaftar ataupun mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Mata dan Bumitra ini terhadap pakej umrah yang mereka kendalikan. Selain itu, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
juga memantau pelaksanaan standard perkhidmatan syarikat pengendalian pelancongan agensi pengembaraan dalam mengendalikan pakej umrah. Okey, di sini mereka memantau perkhidmatan syarikat yang mengendalikan pakej umrah kepada pelanggan. Peranan terakhir pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ialah merancang melaksanakan kempen kesedaran kepada orang awam. Dengan mengadakan kempen ini, maka orang awam lebih berhati-hati dengan kes-kes penipuan pelaksanaan umrah ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Adriana Damia binti Muhammad Zani dari kelas di PSU 4A. Okey, saya akan teruskan dengan peranan bagi Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia ni perlu mengenakan kompaun terhadap pesalah laku yang menipu tentang pakej umrah ini. Hal ini demikian kerana bagi tempoh 2012 hingga 2017, Kementerian telah mengambil tindakan kompaun berjumlah RM500 15,500 ke atas, 97 kes berkaitan dengan umrah. Okey, bagi 2017 saja kita boleh lihat sebanyak 18 kes dikompaun dengan jumlah RM129,500 atas pelbagai kesalahan termasuk bekerjasama dengan agensi pelancongan tanpa lesen, menjalankan perniagaan tanpa lesen, membuka cawangan tanpa lesen, menjalankan perniagaan bukan seperti yang dilesenkan, serta tidak membuat perjanjian dengan jemaah. Seterusnya, PDRM juga menyiasat agensi-agensi yang didapati bekerjasama dengan ejen palsu, terutamanya agensi pengendalian umrah dan ziarah berlesen maupun tidak berlesen. Hal ini demikian kerana menurut statistik PDRM bagi tempoh 2012 hingga 2017, sebanyak 296 kes penipuan membabitkan umrah dan juga ziarah diambil tindakan mengikut kanun kesesiaan dengan nilai kerugian yang dianggar sebanyak RM11.8 juta. Statistik Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM bagi tuntutan pengguna berkaitan pakej umrah dan ziarah untuk tempoh yang sama mencatat 3,770 kes tuntutan dengan nilai tuntutan berjumlah sebanyak RM23.21 juta. Selain itu, Polis Diraja Malaysia perlu menyiasat sama ada terdapat dalam sindiket penipuan pakej umrah yang tidak wujud. Contohnya, ada seorang lelaki ni dari Kuantan telah ditahan polis apabila terlibat dengan kes penipuan pakej umrah. Lelaki tersebut ini dipercayai menjadi dalang sindiket penipuan pakej umrah yang tidak wujud dan menyebabkan kerugian sebanyak RM139,871 di Pahang pada tahun 2017. Suspek dikatakan ini menjadi ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat yang menawarkan pakej umrah yang tidak wujud kepada peneroka. Modus operandi yang dilaksanakan oleh lelaki terbabit ialah dengan mengadakan taklimat penerangan pakej umrah kepada penduduk bertempat di Balan Raya Felda, Lakum, Temerloh. Dua pakej umrah ini telah ditawarkan iaitu pakej cuti sekolah dan juga pakej hari biasa. Okey, kebanyakan penipuan berlaku ini di kawasan luar bandar, terutamanya kawasan Felda. Sebabnya akibatnya daripada penduduk dia mempunyai kekurangan maklumat. Dan yang terakhir sekali, PDRM perlu menghukum kesemua pesalah mengikut Seksyen 420 Kanun Kesihatan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Okay, sebelum ini tertuduh ini ditahan di sebuah rumah di Damansara, Kuala Lumpur 11 pagi pada 11 Julai lalu. Anggota Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Terengganu selepas menghilangkan diri hampir 2 tahun, tertuduh ini sebelum ini dilepaskan dengan jaminan polis sementara menunggu arahan Timbalan Pendakwa Raya yang menghilangkan diri dan sentiasa menukar tempat persembunyiannya setiap kali serbuan dilakukan. Okay, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Terengganu mengesahkan siasatan mereka ni mendapati YBNT mempromosikan pakej yang ditawarkan secara atas talian menerusi Facebook dengan bayaran rendah daripada pasaran iaitu RM4,999. KPDN HEP Terengganu mengenal pasti bahawa dalam tempoh Jun sehingga Oktober lalu,
tahun lalu, YBNT ini mencatatkan kemasukan wang berjumlah RM14.2 juta. Penipuan pakej umrah ini dikatakan menjejaskan seramai 4,800 jumlah jemaah terdiri daripada guru dan juga keluarga mereka selepas membayar sebanyak RM3,000 seorang. Tertuduh sebelum ini menyalahgunakan surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT dan menawarkan pakej umrah secara subsidi kepada guru. Sekian itu sahaja daripada kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.